Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Pada malam ni alhamdulillah kita menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 104 kitab terjemahan jilid yang kelima. Jilid yang keenam, jilid yang keenam. Faslun fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fil aman as-sadir fil aman as-sadiri min ar-rijali wan nisa'. Faslun menjelaskan tentang hukum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal jaminan keamanan yang diberikan oleh kaum laki-laki maupun kaum wanita. Maksudnya kalau ada seorang daripada kalangan orang Islam, tak kisahlah hamba ke, orang merdeka ke, dia memberi jaminan keselamatan kepada orang yang bukan Islam supaya orang tu tak boleh diganggu di bawah jaminan dia, maka maknanya orang lain kena ikutlah. Tak boleh nak merosakkan perjanjian yang dibuat oleh orang tadi daripada kalangan orang Islam. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, dia kata dalam kitab di sini, dia kata dinukil melalui jalur yang sahih. Ya, dinukil pada jalur yang sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Kaum muslimin itu setara darah mereka samalah. Sama maknanya haram ditumpahkan. Jadi orang Islam. Dan orang paling dekat di antara mereka berusaha melakukan jaminan, melaksanakan jaminan mereka. Enggak, adnahum maksudnya maksud isyarat kepada orang yang paling rendah kedudukannya. Contohnya hamba sahaya kan. Jadi wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Orang yang paling dekat, yang paling rendah derajatnya di antara mereka berusaha melaksanakan jaminan mereka. Maksudnya kalau orang yang hamba tadi Muslim, dia beri jaminan kepada orang kafir untuk tidak diganggu orang tersebut, maka orang Islam yang lain walaupun orang mereka tidak boleh mengganggu orang tersebut lah, kerana jaminan yang dibuat oleh orang Islam tadi. Sama ada orang tadi seorang hamba umpamanya. Itu maksud hadis tu lah. Sebab kita tengok kalau dalam huraian hadis dalam syarah dia sebut maksudnya adnahu, maksudnya dia panggil paling rendah, isyarat kepada orang yang kedudukan kepada rendahnya kedudukan orang yang memberi perjanjian. Itu maksudnya. Baik, kemudian kalau mengikut nota yang saya tulis di sini, maknanya al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Maksudnya yang berusaha melakukan maksudnya melaksanakan. Saya rasa lebih sesuai terjemah melaksanakan, kan? Jaminan mereka. Kalau melakukan boleh jugalah, tapi rasa macam sedap sikit. Mereka berusaha untuk melaksanakan jaminan mereka. Jadi maksud dia adnahum di sini, kalau saya tengok dalam syarah tadi, dia kata ai idza a'ta ahadun minal muslimina ahdan. Apabila salah seorang daripada orang Islam dia memberi jaminan, ahdan ni perjanjian, wa zimmatan dan perlindungan, li ghairi muslim kepada orang bukan Islam. Ya, contohnya orang Islam datang nak melawat ke apa ke, dia minta kau ni jadi penjamin dia. Walau kana dhalika min 'abdin, walaupun yang memberi jaminan itu adalah daripada seorang hamba yang muslim, tak kisahlah hamba laki-laki atau hamba perempuan. Wajaba 'ala baqil muslimina, wajib ke atas orang-orang Islam yang lain, an yufu lahu ahdahu,
mereka kena sempurnakan janjinya. Tak boleh mereka merosakkan janji orang tadilah, jaminan orang tadi. Nah, itu maksud dia tentang perkataan adnahum adalah isyarat. Isyaratun ila taqlil min sya'ni man yu'til ahda. Nak cerita kata rendahnya darjat orang yang bagi jaminan tadi daripada kalangan orang Islam, walaupun seorang hamba, maka wajib bagi orang Islam yang lain melaksanakannya. Ini dia. Jadi wa'alal muslimin ay yukabbiruhu fi dhalikal ahd wa yahtarimuhu fihi. Naklah orang Islam yang lain menghormati perjanjian atau jaminan diberikan oleh orang Islam tadi pada orang bukan Islam. Itu contoh dia. Baik, harap jelas. Kemudian kata Ibn Qayyim, lalu dinukil melalui jalur yang sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan jaminan keamanan kepada dua orang yang telah diberi jaminan keamanan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini binti Abdul Muttalib. Binti binti Abu Talib. Bukan, binti Abu Talib lah, saudara kepada Ali bin Abi Talib. Dia sepupu beliau, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Juga disebutkan melalui jalur yang sahih bahawa beliau SAW memberikan perlindungan kepada Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As bin Ar-Rabi' ni menantu Nabi SAW, tapi dia tak Islam lagi lah. Kan? Jadi maknanya berpisahlah dengan isteri dia, iaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi Abul As ni bapa kepada Umamah. Kan? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masuk Islam 5 bulan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Masuk Islam 5 bulan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ini Abul As bin Ar-Rabi'. Dia Nabi beri perlindungan tak kala puteri beliau yakni Zainab radhiyallahu anha memberikan perlindungan kepadanya, kepada Abul As. Kemudian beliau SAW bersabda, makna hadis tu Nabi kata memberikan perlindungan atas kaum muslimin orang paling dekat di antara mereka. Maksud orang yang paling rendah kedudukan di antara mereka, perlindungan dia diterima. Kan? Yujiru 'alal muslimin adnahum. Ini kalau ikut ni dia panggil, dalam kitab saya ni dia panggil dhaif al-isnad, sanad dia dhaif. Yang disebut di sini sabit tu. Kan? Tentang Zainab memberi perlindungan kepada Abul As, suami dia tu kan. Yang ketika itu belum Islam lah. Okey. 18, kalau kita tengok point, kita tengok footnote 184 ya. Seperti kitab boleh tengok, ada riwayat Ahmad bin hadis Amr bin Al-As, dan dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui, yang majhul. Okey. Diriwayatkan juga oleh Ahmad daripada hadis Abu Hurairah dengan lafaz memberikan perlindungan atas umatku orang yang paling dekat di antara mereka. Sanadnya hasan dan disahihkan oleh Al-Hakim. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain, memberikan perlindungan atas kaum muslimin oleh orang yang paling dekat di antara mereka, maksudnya orang yang paling rendah kedudukannya di antara mereka, dan digabungkan kepada mereka orang yang paling akhir di antara mereka. Paling akhir ni paling rendah darjat dia antara mereka. Maksudnya kita sini mahmakana bu'duhu wa makanatuhu. Okay, sejauh mana tempat kedudukan darjat dia dalam Islam, dan jauhnya tempat tinggal dia tadi, lazim ke atas orang-orang Islam untuk melaksanakan perlindungan dia tadi. Itu maksud dia. Kemudian dia kata sini berikut adalah 4 kejadian yang bersifat umum. Yang pertama, daripada hadis yang kita baca di atas ni, poin dia maknanya yang dapat diambil. Pertama, kata Syekh di sini rahimahullah, darah-darah kaum muslimin adalah setara. Maksudnya kehormatannya sama. Tak boleh orang lain nak menumpahkan darah orang lain daripada kalangan orang Islam. Dan ini mengharuskan, yakni mewajibkan, tidak boleh membunuh seorang Muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Kalau ada orang Islam dia bunuh orang kafir,
kerajaan Islam tak boleh hukum bunuh kepada orang Muslim tadi yang membunuh orang kafir tadi. Yang ada dia bayar diah lah, bayar diat, bayar denda. Hukum bunuh tak boleh. Kalau orang Islam bunuh orang kafir, ya kan, ikut hukum Islam tidak boleh dibunuh balas. Itu hukum Islam. Kalau hukum manusia ni tak kisah apa pun. Baik. Sebab apa? Hikmah dia. Hikmah dia sebab orang Islam ni adalah orang yang menghormati darah manusia. Orang Islam tidak sewenang-wenangnya menumpahkan darah manusia. Manusia ni, orang Islam ni arhamul khalqi bil khalq. Mereka adalah makhluk yang paling merahmati makhluk yang lain. Ini orang Islam. Sebab tu kita tengok peristiwa yang baru-baru ni berlaku, peperangan di antara Yahudi, kan, laknatullahi alaihim, dengan mujahidin Palestin. Kita melihat bahawa bagaimana akhlak yang mereka tunjukkan kepada orang bukan Islam. Apabila mereka masuk dalam satu rumah yang adanya pada perempuan yang tidak berdaya dan ada anak dia, jadi mereka tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Okay? Itulah yang diajar oleh Islam, yang mereka tatbikkan dan mereka laksanakan. Berbanding dengan orang kafir tadi, apabila mereka berperang, mereka akan melakukan apa saja. Mereka akan membuat onar sesungguh-sungguhnya. Terlihat dalam perang Uhud bagaimana jenazah syuhada, jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Sayyidul Syuhada, dicincang, dipotong, dibelah perut dia, dipotong hidung dia, dipotong telinga dia, dikerat lidahnya. Kan, dicincang tak sampai tak dikenali wajah dia, rupa dia. Ya. Itu bagaimana manusia yang kufur kepada Allah Ta'ala, tapi akhirnya mereka masuk Islam lah, tak kisahlah tu. Tapi nak ceritanya begitu, Islam ni dia ada batasan dia. Arhamul khalqi bil khalq. Orang Islam adalah makhluk yang paling merahmati makhluk yang lain. Itu kebiasaannya. Itu orang Islam dia jaga untuk tidak menumpahkan darah orang lain, walaupun orang tu orang bukan Islam tadi. Kecuali dalam peperangan itulah, dan peristiwa-peristiwa tertentu lah. Itu dia. Berbeza dengan orang kafir, kan. Realiti kita lihat macam mana Yahudi tadi, dia mengebom, dia bunuh habis semua. 40% yang mereka bunuh tu adalah baby dan kanak-kanak, sehingga diisytiharkan tahun 2024 tak ada sekolah lagi dah. Sebab kanak-kanak telah habis dibunuh oleh golongan Yahudi tadi. Laknatullah alaihim tadi maknanya. Ini kita lihat, kan, ini perbezaan di antara orang Islam dengan orang kafir. La yarqubuna fikum illa wala zimmah. Ini orang kafir Allah sebut dalam Quran. Jadi itu yang pertama tadi, kan. Yang keduanya, jaminan keamanan kaum muslimin dilakukan oleh orang paling dekat di antara mereka. Dan ini mengharuskan, ini mewajibkan. Dia terjemah bahasa Indonesia ni mengharuskan, tapi dalam bahasa kita maknanya mewajibkan lah, yujibulah. Mewajibkan diterimanya jaminan keamanan dari seorang wanita, kalau ada perempuan ataupun hamba yang memberi jaminan kepada perlindungan kepada seseorang yang bukan Muslim, maka wajib bagi orang Islam yang lain untuk melaksanakan jaminan tadi. Tak boleh mereka nak merosakkan jaminan tersebut dengan menyakiti maknanya orang kafir yang di bawah jaminan orang Islam tadi. Itu maksudnya. Ketiga, kaum muslimin adalah pimpinan bagi selain mereka. Ini poin ni maknanya ramai orang tak faham, kan? Maksud dia terutama orang yang bergiat dalam bidang politik lah. Dia akan takwilkan sehingga sesuai dengan kehendak hawa nafsu dia. Ni Ibn Qayyim kata kaum muslimin adalah pimpinan bagi selain mereka, dan ini mengharuskan tidak bolehnya tidak bolehnya memberikan satu pun jabatan pimpinan kepada orang-orang kafir. Ini saya baca yang terjemahan. Kalau ada yang tak puas hati, saya baca dalam bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan. Poin yang ketiga,
annal muslimina yadun ala man siwahum. Orang-orang Islam berkuasa di atas orang-orang yang selain mereka. Ini kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab bahasa Arab dah jilid yang ke-5. Ya. Muka surat 78 mengikut cetakan. Ya, kalau kitab terjemahan jilid yang ke-6. Muka surat 105. Saya ulangi. Annal muslimina yadun ala man siwahum. Orang-orang Islam berkuasa di atas selain mereka. Wa hadha yamna'u min tawliyatil kuffari syai'an. Ini menegah untuk melantik orang kafir sikit pun untuk menjadi pemimpin. Minal wilayat, daripada kepimpinan. Fa inna lil wali yadan 'ala al muwalla 'alaihi. Kerana wali atau pemimpin tu dia ada kuasa ke atas orang yang dipimpin ya. Jadi kalau orang kafir jadi pemimpin kita, walaupun pemimpin yang kecil-kecil ni, ya, dia berkuasa ke atas orang di bawah dia, orang Islam. Nampak tak? Jadi Islam ni bukan yuhan. Al-Islamu la yuhanu. Islam itu tidak dihina. Tidak ada orang yang menghinakan Islam, melainkan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga. Ni orang politik ni selalu mereka tak faham yang ni. Bahkan ustaz-ustaz yang cenderung kepada politik ni, kan? Maknanya okey, boleh latih. Dia bukan Imamul A'zam, dia hanya wakil-wakil rakyat saja. Ini syubah-syubah yang disebut oleh ustaz-ustaz ni. Bahaya ni. Kan? Maknanya dia pun kena ambil perhatian bab ni. Maksudnya ini termasuk dalam kalangan ahlul ahwa lah. Pengikut hawa nafsu. Bahaya. Jadi kita kena tegas dalam bab ni lah. Bagi tahu, kena bagi tahu. Itu maksudnya. Ramai yang tergelincir dalam perkara ni lah. Ini poin yang ketiga ni, dia pun kena baca. Keempat, digabungkan kepada mereka orang paling akhir di antara mereka. Kepada mereka kaum muslimin. Digabungkan kepada kaum muslimin. Mana-mana saja di antara kaum muslimin tadi yang memberi jaminan keamanan kepada orang bukan Islam, maka walaupun orang yang paling akhir, orang paling rendah darjat dia, maka orang Islam yang lain kena laksanakan jaminan tersebut. Tak boleh mereka nak merosakkan jaminan tersebut. Itu maksudnya. Ini mengharuskan, mewajibkan. Kalau saya terjemah mewajibkan lah. Sebab bahasa Indonesia ni maknanya mengharuskan, maknanya wajib lah. Ya? Ini mewajibkan jika suatu ekspedisi, dia panggil sariyah, satu pasukan tentera, mendapatkan ghanimah dengan kekuatan pasukan Islam, ya? Maka ghanimah itu untuk mereka semua. Ya? Untuk mereka semua. Okey. Dia kata, وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت له. Ghanimah itu untuk orang Islam semuanya, untuk pasukan tentera Islam semuanya. Ya, walaupun satu pasukan. Ya. Dan untuk mereka yang paling akhir daripada anggota pasukan itu, yang apa dia yang paling akhir ni? Contohnya yang merawat orang luka dan sebagainya, kan? Yang cedera dalam peperangan tapi dia duduk dia maksudnya, kan, dia mungkin dia patah kaki dalam perjalanan, tak boleh nak menyertai perang, tapi dalam batalion tu juga dia juga dapat bahagian dia. Baik, kemudian faid yang tersimpan dalam Baitul Mal. Faid ni kita dah bagi tahu, itu kan harta rampasan yang diambil tanpa peperangan. Faid yang tersimpan dalam Baitul Mal adalah untuk orang yang paling akhir di antara mereka dan juga yang paling dekat, ahli dia. Kita dah bagi tahu kan dalam surah Al-Hasyr tu kan. Yakni yang terlibat langsung dalam pengambilan harta itu, maksud ahli untuk menerima faid itu. Walaupun yang menjadi sebab pengambilannya adalah orang-orang yang paling dekat, yang paling tinggi darjat dia kan. Itu dia.
Semua hukum ini dan selainnya terambil daripada keempat kalimah beliau sallallahu alaihi wasallam di ataslah. Itu. Hadis yang diterjemahkan di atas tadilah. Faslun. Hukum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam upeti, yakni jizyah, cukai yang dibayar oleh orang bukan Islam, wilayah-wilayah yang ditaluki dijajah oleh Islam kepada negara Islam ataupun kerajaan Islam. Dan jumlahnya serta daripada siapa diterima cukai tersebut. Baik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini, pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahawa misi pertama kali yang kerananya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah kepadanya tanpa melalui peperangan dan tidak pula upeti, yakni jizyah. Ada dia. Berdakwah tanpa melalui peperangan dan tidak pula bayar cukai. Lalu beliau mengamalkan hal tersebut selama 10 tahun. 10 tahun lebih di Mekah. Kemudian beliau diizinkan untuk berperang tak kala beliau telah berhijrah. Tapi belum diwajibkan. Hanya diizinkan saja. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah dalam Quran, uzina lilladzina yuqatalun, surah apa? Saya tak ingat lah. Kan? Ayat keizinan berperang. Allah sebut Allah kata surah Al-Hajj ayat 39, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha berkuasa menolong mereka. Allah kata uzina lilladzina yuqatalun biannahum zulimu. Macam sekarang lah orang-orang di Palestin Al-Aqsa, mereka telah dizalimi sekian lama, kan? Sejak tahun 1948 macam itulah, kan? Telah dizalimi, dirampas rumah dan harta mereka dan tanah mereka dirampas, dizalimi. Allah kata uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong dan membantu mereka. Kan? Hanya beberapa bilangan sahaja daripada mujahidin tadi yang berperang dengan golongan kafir Israel itu. Tapi mereka yakin dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Maha berkuasa walaupun mereka diabaikan oleh bangsa Arab di negara Teluk ataupun kerajaan-kerajaan pemerintah di negara Teluk tadi. Ini kita lihat zahir. Siapakah mereka? Alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang yang diusir keluar daripada kampung mereka, rumah mereka, bighairi haqqin, tanpa hak. Illa an yaqulu rabbuna Allah, melainkan mereka berkata Tuhan kami Allah. Inilah dia. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 39. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, ketika surah Bara'ah turun pada tahun yang ke-8, surah At-Taubah, ya, Allah memerintahkan beliau untuk memerangi semua orang Arab yang tidak mahu masuk Islam, baik yang memerangi maupun yang tidak memerangi beliau. Dalam surah At-Taubah ayat 29, surah nombor 9 ayat 29, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. Allah kata perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Ini setelah kerajaan Islam tertegak dan sebagainya, telah diberikan hujah kepada mereka, disampaikan hujah kepada mereka, tapi mereka tetap menolak dan mereka mau berperang, maka diperangilah. Mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar daripada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar cukai kan, dengan tangan mereka dalam keadaan mereka itu merendahkan diri, dalam keadaan mereka itu hina. Ini dia. Ini Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 29. Kecuali yang terikat perjanjian, tidak yang tidak ada peperangan, yang ada perjanjian kedamaian dengan Islam, dengan kerajaan Islam. Gitu maknanya. Kan? Bila ada perjanjian perdamaian, semua mereka membayar cukai jizyah kepada kerajaan Islam, maka tak ada lah tekanan ke atas mereka, tak adalah peperangan ke atas mereka, sebab la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi perundangan dia macam tu. Apabila kerajaan Islam memerintah, kan, kerajaan bukan Islam kena bayar cukai kepada kerajaan Islam. Baik. Jadi kecuali yang terikat perjanjian dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak melanggar sedikit pun daripada perjanjiannya, maka Allah memerintahkan beliau untuk memenuhi perjanjian dengan mereka. Nabi tidak melanggar perjanjian. Macam peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah ni maknanya rentetan daripada Suluh Al-Hudaybiyah. Jadi maknanya Suluh Hudaybiyah itulah Al-Fathu. Itulah dia kemenangan. Itulah dia pembukaan Suluh Al-Hudaybiyah. Sebenarnya Allah sebut dalam surah Al-Fathu, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Inna fatahna laka fathan mubina, yani Suluh Al-Hudaybiyah. Dalam Suluh Hudaybiyah itu yang membuat syarat-syarat dalam Suluh Hudaybiyah itu adalah daripada puak musyrikin Mekah. Nabi SAW hanya terima, Nabi setuju ya. Bukan Nabi yang letakkan perjanjian itu, mereka sendiri yang meletakkan perjanjian itu bahawa genjatan senjata di antara kita 10 tahun. Tak boleh di antara kita nak merosakkan perjanjian. Tapi akhirnya yang merosakkan perjanjian itu orang Mekah juga lah. Mereka yang merosakkan perjanjian Al-Hudaybiyah. Bila perjanjian Hudaybiyah mereka rosakkan, Nabi SAW gerakkan bala tentera dia untuk pergi takluk kota Mekah tadi. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan beliau untuk menarik. Menarik ni mengambil. Mungkin perkataan menarik ni kita tak faham, tapi maksudnya saya terjemah sendirilah. Menarik yang ni mengambil upeti, jizyah ataupun cukai daripada kaum musyrikin. Allah tidak perintahkan beliau SAW untuk mengambil upeti daripada kaum musyrikin. Dan beliau telah beberapa kali memerangi orang-orang Yahudi, akan tetapi tidak pernah diperintahkan untuk mengambil ufti daripada mereka. Di awal. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk memerangi semua ahli kitab sampai mereka mau masuk Islam, atau mereka membayar ufti, yakni cukai lah. Tak masuk Islam tak apa, tapi bayar cukai. Cukai apa ni? Cukai kalau berlaku apa-apa semua kan. Jadi maknanya cukai perlindungan macam tu lah, kena bayar. Maka beliau melaksanakan perintah Rabbnya Azza wa Jalla. Beliau SAW memerangi mereka sehingga sebahagian mereka masuk Islam. Tak ramai dalam sejarah Yahudi, tak ramai orang masuk Islam pun. Yang lainnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Macam hari ni lah, daripada kanak-kanak sampai kepada orang tua yang nak mati tu semuanya memusuhi Islam kan. Dahsyatnya orang Yahudi ni. Kejahatan mereka ni tidak terperi lah.
So, bangsa yang membunuh para Nabi alaihimussalatu wassalam tadi kan, kan? Dah biasa bunuh para Nabi. Kalau bunuh selain Nabi ni, apa masalahnya? Ya, benda yang sangat tak ada masalah apa-apa bagi dia. Kalau para Nabi pun mereka boleh bunuh dalam sepagi itu berapa ratus orang Nabi boleh bunuh, ini pula orang biasa, bukan Nabi. Itulah dia Yahudi ni. Dan sebahagian lainnya terus saja memerangi beliau. Sebahagian daripada Yahudi terus memerangi Nabi SAW. Dan generasi demi generasi, sampailah ke generasi kita hari ini, Yahudi tetap memerangi orang Islam. Dengan bermacam-macam cara mereka memerangi orang Islam. Mereka tak boleh perang dengan senjata, sebab mereka tahu dengan senjata orang Islam tak boleh kalah. Sebab tu, kita tengok dalam video-video Yahudi ni, kan, bila dilontar satu ting kosong pun, dia berlari terbirit-birit. Sebab dia ingat bom, tak ada apa pun. Kan, orang Palestin lawan dengan batu, ya, itu pun lari. Kan, kita tengok begitu. Kenapa? Kerana mereka ni bangsa yang penakut dan pengecut. Ini adalah Yahudi. Dan jahat. Bangsa yang teramat jahat ni bangsa Yahudi lah, yang penuh dengan makar, tipu daya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menarik, yakni mengambil upti daripada penduduk Najran dan Ailah, yang mana mereka adalah orang-orang Nasara bangsa Arab. Begitu juga menarik, yakni mengambil upti daripada penduduk Daumatul Jandal, yang majoriti penduduknya adalah bangsa Arab, yakni orang-orang Arab. Sebagaimana beliau menarik upti daripada orang-orang Majusi dan daripada ahli kitab di Yaman yang beragama Yahudi. Ini dia. Kemudian kata Ibn Qayyim, apakah upti jizyah diterima dari selain Yahudi, Nasara, kan? Selain Yahudi dan Nasara ni seperti Majusi, serta Majusi, apakah upti diterima daripada bangsa Arab? Baik, kita lihat di sini dia kata Ibn Qayyim sini rahimahullah, akan tetapi beliau tidak menarik, yakni tidak mengambil upti, yakni jizyah ataupun cukai dari kaum musyrikin Arab. Oleh kerana itu Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala berkata, ufti tidak ditarik, tidak diambil kecuali daripada 3 kelompok yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menariknya, mengambilnya daripada mereka, iaitu Yahudi, Nasara dan Majusi. Ini madhab Ahmad dan madhab Syafi'i. Adapun selainnya, maka tidak diterima dari mereka kecuali masuk Islam atau peperangan. Sebab tu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dia tulis surat kepada Rustam, dengar. Bismillahirrahmanirrahim, min Khalid bin Al-Walid. Ayat Rustam. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabixatana fadhalikumul muslim. Lahu ma lana wa alayhi ma alayna. In ja'akum kitabi hadha fa inni ukhayyirukum bayna ath-thalatha, imma al-islam وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون وإما الحرب فوالله الذي لا إله غيره قد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة وفي رواية كما تحبون الخمر. Ditulis surat kepada Rustum, ya, Parlimen tentera Rom. Dia kata, sejahtera ke atas orang yang menerima petunjuk, yang mengikuti petunjuk. Salamun ala man ittaba'al huda. Barang siapa yang solat seperti solat kami dan dia makan sembelihan kami, ya, maka itulah dia orang Islam. Untuknya apa yang untuk kami, ke atasnya apa yang ke atas kami. Sekiranya datang sampai kepadamu
tulisan ataupun suratku ini, aku memberi kepadamu 3 pilihan. Sama ada kamu nak masuk Islam, menerima Islam, ataupun kamu nak membayar cukai tanpa Islam. Kamu bayar cukai dalam keadaan kamu datang merendahkan diri kamu membayar cukai. Ya. Yang ketiganya, ataupun kita berperang. Kita berperang. Maka demi Tuhan yang tidak ada Tuhan yang layak disembah, maka demi Allah, tidak Tuhan yang layak diibadah dengan sebenarnya kecuali Allah, sesungguhnya aku datang kepada kamu semua dengan kaum yang mereka itu mencintai kematian sebagaimana kamu semua mencintai kehidupan. Satu riwayat kata sebagaimana kamu mencintai arak. Itu dia. Jadi pilihan untuk berperang, kan. Kemudian kelompok lainnya mengatakan upti boleh diterima daripada semua manusia kalau mereka membayarnya. Asas penerimaan upti ini adalah dari kedua ahli kitab lah, Yahudi dan Nasrani, berdasarkan Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 29 tadi. Allah kata hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. Daripada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Allah suruh diperangi daripada ini. Hatta sehinggalah mereka membayar cukai dengan tangan mereka dalam keadaan mereka merendahkan diri. Ini berdasarkan Al-Quran. Dan daripada Al-Majusi pula, jizyah cukai daripada Al-Majusi adalah berdasarkan As-Sunnah, daripada hadis Nabi SAW. Dan dari selain mereka, kerana diikutkan kepada mereka. Ikut mereka tadi lah. Sebab pemeluk agama Majusi adalah kaum musyrikin yang tidak mempunyai kitab. Kerananya ditarik upti daripada mereka, yang diambil upti daripada mereka, yang ini Majusi, adalah dalil akan bolehnya menarik upti daripada seluruh kaum musyrikin. Beliau SAW tidak pernah menarik upti daripada para penyembah berhala di kalangan orang Arab, kerana mereka semua sudah masuk Islam. Sebelum turunnya ayat tentang ufti tadi, semua dah masuk Islam. Sebab ayat ini turun setelah perang Tabuk, di mana pada waktu itu Rasulullah sudah selesai memerangi bangsa Arab. Sekarang bangsa Rom pula perang, kan. Pergi ke Tabuk selama 18 hari, tunggu situ tak berlaku peperangan. Sebab Nabi dengar pok-pok Rom ni telah bersedia untuk datang menyerang Al-Madinah, maka Nabi siap-siap tunggu dekat Tabuk. Dia tak berani datang. Tidak berlaku sebarang peperangan. Jadi, dan mereka semua sudah tunduk kepada beliau SAW dengan sebab masuk Islam ini bangsa Arab tadi lah. Kerananya beliau tidak menariknya daripada orang-orang Yahudi, tidak mengambil cukai daripada orang-orang Yahudi yang memerangi beliau. Ya. Kerana ketika itu ayat tersebut belum turun. Yang Nabi belum ambil cukai daripada orang Yahudi. Jadi sebab apa? Sebab ayat belum turun. Yahudi yang berperang dengan Nabi SAW. Setelah ayat yang dimaksud turun, ayat tadi lah 29 ayat At-Taubah tadi, kan. Beliau kemudian mengambil lah ufti dari orang-orang Nasara di kalangan bangsa Arab. Dan juga daripada orang-orang Majusi. Dan seandainya ketika itu masih tersisa satu orang daripada penyembah berhala, lalu dia membayar upti, nescaya beliau akan menerima darinya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau telah menerimanya daripada para penyembah salib dan api.
Sungguh tidak ada perbezaan dan pengaruh daripada kerasnya kekafiran sebahagian golongan dibandingkan sebahagian yang lain. Sama aja. Al-kufru ala millatin wahidah ni sama ya. Walaupun hadis tak sahih lah. Lagi pula perkataan lagi pula dia kata kekafiran para penyembah berhala tidaklah lebih besar daripada kekafiran orang-orang Majusi. Sama aja kafir dia ni. Apa bezanya antara para penyembah berhala dengan penyembah api? Bahkan kekafiran Majusi itu lebih besar. Para penyembah berhala dahulu mengakui tauhid rububiyah. Dia percaya Tuhan Allah itu yang menciptakan alam. Dia percaya bahawa Kaabah itu ada penjaga dia. Ketika Abrahah datang untuk menghancurkan Kaabah kan. Dia tunggu-tunggu aja macam mana Tuhan tadi akan menghancurkan tentera Abrahah dengan keyakinan dia. Tapi mereka di samping itu menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi para penyembah berhala dahulu mengakui tauhid rububiyah, bahawa Allah yang menurunkan hujan. Sebab tu Allah kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastinya mereka menjawab Allah. Ini musyrikin, orang-orang jahiliah dulu. Jadi mereka percaya bahawa tidak ada pencipta selain Allah yang menurunkan hujan Allah, yang menciptakan Allah, yang mendatangkan siang, yang menghilangkan malam Allah. Tauhid rububiyah. Dan bahawa mereka hanya menyembah sembahan-sembahan mereka guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ya. Mereka menjawab, kan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dalam surah Az-Zumar. Allah cerita tentang mereka. Ini kepercayaan mereka, tapi tidak menyebabkan mereka itu jadi orang beriman. Kenapa? Kerana penyebutan pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya? Surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi ad-dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Surah nombor 39 ayat 3. Ini Allah cerita berkenaan dengan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mengatakan bahawa kami tidak menyembah berhala-berhala ini, melainkan berhala-berhala ini dia akan mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu kata mereka. Macam tu pun mereka tidak dikira sebagai orang beriman. Mereka ni orang-orang musyrikin, kekal dalam neraka Jahannam. Baik. Mereka yakni penyembah berhala itu tidak mengakui adanya dua pencipta bagi alam semesta. Bagi mereka pencipta ni satu ya. Berhala tu sebagai untuk proses dekatkan diri pada Tuhan ya. Bagi mereka. Dia ada pun Majusi, dia pun percaya ada dua pencipta. Ada pencipta kebenaran, ada pencipta kejahatan, ada Tuhan jahat dan ada Tuhan baik, Tuhan gelap dan Tuhan cahaya. Jadi tidak boleh untuk dibiarkan api yang bercahaya itu menyala itu padam. Apabila api yang menyala padam, maka Tuhan gelap akan menguasai. Jadi akhirnya pok-pok Majusi ni mereka yang buat Tuhan. Siapa yang tolong Tuhan? Tuhan tak mampu. Sebab apa? Sebab nak kena nyalakan api sentiasa. Jangan bagi api padam. Kalau tidak, Tuhan cahaya akan kalah. Tuhan kebenaran akan kalah. Dia kata. Maka kena tolong nyalakan api. Jadi Tuhan daripada apa? Kuasa dia. Inilah dia akan agama Majusi tadi. Jadi pok-pok ini bercanggah, berlawanan dengan penyembah berhala. Mereka tidak pernah mengakui ada duanya pencipta bagi alam semesta.
salah satu pencipta kebaikan dan yang lainnya pencipta kejelekan, kejahatan, sebagaimana yang diyakini oleh Majusi. Para penyembah berhala tidak menghalalkan pernikahan dengan para ibu. Puak penyembah berhala mereka tak kahwin dengan mak mereka, kan? Ataupun anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka tak kahwin dengan anak perempuan mereka, serta saudara-saudara wanita. Mereka ini masih berada di atas peninggalan agama Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina sallallahu wasallam. Mereka ini berada di atas saki baki daripada agama Nabi Ibrahim. Tapi mereka ni orang musyrikin lah. Yang mula menyebabkan mereka jadi musyrik adalah Amr bin Luhai, yang pergi beli berhala kan di Syam, bawa balik dia kata ni tukar Tuhan kita, sembahlah Tuhan ni. Maka sejak itulah manusia mula menyembah berhala tu. Dia dah tinggalkan, lupa dah agama Nabi Ibrahim sedikit demi sedikit lah. Begitu. Telah diketahui bersama bahawa bangsa Arab berada di atas agama Ibrahim alaihissalam. Sementara Ibrahim alaihissalam mempunyai lembaran-lembaran wahyu dan syariat. Suhuf Ibrahim yang Allah sebut dalam Quran kan, surah Al-A'la. Perubahan yang dilakukan para penyembah berhala terhadap agama Ibrahim alaihissalam tidaklah lebih jelek daripada perubahan yang dilakukan oleh Majusi terhadap agama Nabi mereka dan kitab mereka. Kalau asarnya sahih lah. Kalau asarnya sahih yang mereka tu ada Nabi. Kerana tidak pernah diketahui dari mereka bahawa mereka berpegang teguh pada salah satu daripada syariat-syariat para Nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Wa ala nabiyina salawatullahi wassalamuhu. Berbeza halnya dengan orang-orang Arab. Maka bagaimana bisa kita memvonis, kita mendakwa, kan, bahawa Majusi yang notabene, yang sebenar-benarnya agama mereka adalah agama yang paling jelek, lebih baik keadaannya daripada kaum musyrikin Arab. Macam mana nak dakwa macam tu? Pendapat terakhir ni paling kuat dalilnya, sebagaimana anda lihat sendiri. Kelompok yang ketiga membezakan antara bangsa Arab dengan selain mereka dengan mengatakan upti, yakni jizyah ataupun cukai ditarik dari semua orang kafir kecuali daripada kaum musyrikin Arab. Pendapat ketiga dia membeza pula. Kelompok keempat membezakan antara suku Quraisy dan selain mereka. Dan perbezaan ini tidak ada gunanya, kata Ibn Qayyim rahimahullah, kerana tidak ada lagi satu pun orang kafir dan suku Quraisy yang berhajat untuk diperangi dan diambil daripadanya ufti, kerana semua masuk Islam lah. Nabi SAW telah menulis surat kepada penduduk Hajar, kepada Al-Munzir bin Sawa dan kepada raja-raja setiap suku untuk mengajak mereka masuk Islam atau membayar ufti, jizyah. Dan beliau tidak membezakan antara yang Arab dengan yang selainnya. Arab ke tak Arab ke, semua kena bayar cukai. Kalau tidak, Islam lah. Kemudian jumlah ufti, jumlah cukai ni banyak mana? Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, adapun ketetapan beliau SAW dalam hal jumlah ufti, maka beliau telah mengutus Mu'adz ke Yaman radhiyallahu anhu dan memerintahkannya untuk mengambil 1 dinar atau yang setara dengan ma'afir, yakni pakaian yang terkenal di Yaman. Ambil 1 dinar ya. Dari setiap orang yang sudah baligh. Setiap orang yang sudah baligh, dia kena bayar 1 dinar. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menambahnya menjadi 4 dinar kepada masyarakat pengguna emas. Zaman Umar ditambah menjadi 4 dinar bayar cukai kepada kerajaan Islam. Dan 40 dirham lah kepada masyarakat yang menggunakan perak. Bagi orang yang guna perak, dia ambil 40 dirham. Ditarik, yang dia ambil setiap tahunnya. Setiap tahun sekali ambil lah. Rasulullah mengetahui kelemahan ekonomi penduduk Yaman saat itu. Masa zaman Mu'adz tu kan ambil 1 dinar ya. Sementara Umar radhiyallahu anhu dia mengetahui kecukupan dan kekuatan ekonomi penduduk Syam di masanya, maka dia ambil 4 dinar ataupun 40 dirham lah kalau perak. Itu. Dinar wang emas, dirham wang perak. Kemudian faslun. Hukum beliau SAW dalam perjanjian damai dan apa saja yang membatalkannya. Perdamaian Nabi SAW dengan penduduk Mekah dinukil
melalui jalur yang sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan penduduk Mekah untuk tidak saling berperang selama 10 tahun. Ini isi perjanjian Al-Hudaybiyah. Para sekutu Quraisy daripada Bani Bakar bergabung bersama mereka. Ini. Sedangkan sekutu beliau sallallahu alaihi wasallam daripada suku Khuza'ah bergabung bersama beliau. Lalu suku Quraisy memerangi sekutu beliau. Dengan sekutu, yakni Bani Bakar, dia pergi perang dengan Bani Khuza'ah. Dia pergi serang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah adalah yang satu geng dengan orang Islam. Kan? Dia ni ada perjanjian dengan orang Islam. Di Madinah. Jadi maknanya di sinilah pelanggaran perjanjian tadi oleh puak Quraisy. Sehingga dengan tindakan ini mereka telah khianat. Sementara suku Quraisy meredai perbuatan itu. Perbuatan Bani Bakar pergi menyerang Bani Khuza'ah. Ini dah. Maka dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka sebagai orang-orang yang membatalkan perjanjian. Dan beliau membolehkan untuk memerangi mereka tanpa harus mengumumkan pembatalan perjanjian tersebut. Nampak? Tak Nabi tak umum, Nabi terus pergi serang. Kerana mereka sudah tergolong memerangi beliau dan membatalkan perjanjian berdasarkan keredaan dan persetujuan mereka terhadap sekutu mereka yang telah berkhianat, yakni Bani Bakar. Terhadap sekutu beliau SAW, iaitu Bani Khuza'ah. Sikap mereka Quraisy terhadap para sekutunya itu dianggap oleh Nabi SAW sebagai perbuatan mereka secara langsung. Sebab itu Nabi pergi dengan bala tentera yang ramai, kan, untuk mengambil alih kota Mekah lah, dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perdamaian Nabi SAW dengan Yahudi. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dinukil pula melalui jalur yang sahih bahawa beliau pernah berdamai dengan orang-orang Yahudi dan mengikat perjanjian dengan mereka ketika beliau pertama kali tiba di Madinah. Akan tetapi mereka berkhianat. Bangsa Yahudi bangsa pengkhianat. Ahlul ghadar wal khianah. Bangsa Yahudi ni bangsa pengkhianat ni, dan bangsa yang tidak pernah berpegang dengan janji. Dan berulang kali melanggar perjanjian dengan beliau. Dan setiap kali pelanggaran itu beliau memerangi mereka dan mengalahkan mereka. Terakhir beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi Khaybar bahawa tanahnya adalah milik beliau. Dan beliau menyetujui mereka untuk tinggal padanya sebagai para pekerja. Dan ketika Nabi SAW takluk Khaybar, Nabi benarkan mereka untuk tinggal di Khaybar dengan syarat mereka bekerja. Tanah itu dah jadi milik orang Islam. Mereka hanya jadi pekerja saja di tanah asal mereka sendiri. Tapi lepas tu berkhianat lagi sehingga mereka diusir seluruhnya daripada Al-Madinah Al-Munawwarah zadahullahu tanwiran wa tashrifah. Dan sesuai dengan yang beliau kendaki, hukum beliau kepada mereka adalah hujah akan bolehnya seorang imam berdamai dengan musuhnya selama jangka waktu yang dia kehendaki. Artinya akad tersebut tidak mengikat dan imam boleh membatalkannya bila saja dia mahu. Inilah pendapat paling benar dan merupakan konsekuensi daripada keputusan Rasulullah SAW yang tidak ada keterangan tentang penghapusannya. Faslun. Isi perjanjian beliau SAW dengan penduduk Mekah tentang masuknya sebahagian mereka dalam perjanjiannya. Di antara isi perjanjian beliau dengan penduduk Mekah adalah barang siapa yang bergabung dalam akad dan perjanjian Muhammad SAW, maka dia boleh bergabung padanya. Dan barang siapa yang ingin bergabung dalam akad dan perjanjian Quraisy, maka dia boleh bergabung padanya. Lalu barang siapa yang datang kepada Quraisy daripada sisi beliau SAW, maka mereka tidak mengembalikannya kepada beliau. Tak perlu balik pada Islam pun, sebab orang ni munafik. Pada orang Islam mesti pada lari pada orang kafir. Itu masalah. Tetapi barang siapa yang datang kepada beliau daripada sisi Quraisy, maka beliau harus mengembalikannya kepada
mereka bahawa beliau akan memasuki Mekah pada tahun depan. Lalu mereka memberi kesempatan baginya di Mekah selama 3 malam. Beliau tidak boleh memasuki Mekah kecuali dengan membawa persenjataan seadanya, pedang dalam sarung sahaja. Kisah ini sudah berlalu disertai kandungan fiqhi yang ada padanya sebagaimana pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian penyebutan keputusan dan hukum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Faslun, hukum beliau Islam terhadap janda dan perawan, bahawa keduanya dinikahkan oleh bapa mereka. Maksudnya kena ada wali lah, kan? Wali dan saksi. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang biiznillah taala wa taufiqih. Jadi kita memadai untuk malam ini, dekat ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.